Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda? Bertemu lagi kita sekali lagi dalam channel Cikgu Pian. Kali ini kita akan membincangkan dan kita akan berkongsi satu lagi maklumat terbaru tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 atau SKPMG. Ia berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kendiri sekolah PKS yang melibatkan SKPMG 2 ini. Ada beberapa perubahan prosedur. Ada beberapa perubahan prosedur pasca PKP pada tahun ini, iaitu tahun 2020. Sebelum kita lebih lanjut melihat apakah perubahan-perubahan prosedur yang dimaksudkan, adalah lebih baik jika kita sedikit sebanyak mengulang kaji tentang Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ini. Apa yang kita faham dan kita cuba untuk ulang kaji secara ringkas supaya maklumat itu kembali segar, dan bagi mereka yang baru mengenal tentang SKPMG 2 ini, mudah-mudahan akan dapat memahaminya dengan lebih mendalam. Okey, mari kita lihat. Ini ialah prospektus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tentang SKPMG 2, iaitu yang melibatkan jemaah nazir dan jaminan kualiti. Mari kita lihat secara ringkas tentang SKPMG 2 ini. Apa yang dimaksudkan dan bagaimana penilaian SKPMG 2 ini dijalankan. Kita akan lihat dari segi pengenalan. Pengenalan latar belakang. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Ia menggariskan strategi dan inisiatif yang mendukung usaha transformasi sistem pendidikan kebangsaan secara menyeluruh. Pelaksanaan PPPM 2013 hingga 2025 menyebabkan berlakunya perubahan dalam dasar pendidikan negara. Hal ini menyebabkan terdapat keperluan simakan semula terhadap SKPM. Pengubalan semula SKPM adalah selaras dengan subsection 117(A) Akta Pendidikan 1996 yang memperuntukkan tanggungjawab kepada Ketua Nazir Sekolah KNS untuk memastikan taraf pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Walaupun subsection 117(A) berfokus kepada bidang pengajaran, bidang pengurusan, institusi pendidikan juga termaktub dalam skop kewajipan Ketua Nazir Sekolah dan Nazir Sekolah seperti yang diperuntukkan dalam subsection 117(B)(C) dan (D) dan juga subsection 121. SKPM adalah instrumen penilaian yang digunakan untuk menilai kualiti pendidikan secara berterusan ke arah pencapaian bertaraf tinggi. Pihak sekolah menggunakan SKPM sebagai panduan pengoperasian sekolah mengikut keperluan dan kepentingan bagi meningkatkan prestasi penilaian kendiri. Penilaian kendiri dilaksanakan bagi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sekolah untuk tujuan penambahbaikan. Pengubalan SKPMG 2. SKPMG 2 dibina dengan format baru yang dibangunkan khusus sebagai panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses penyampaian pendidikan. Format ini juga bertujuan untuk menambah baik pelaksanaan penilaian kendiri sekolah. Instrumen SKPMG 2 merupakan instrumen yang berorientasikan tindakan, menitik beratkan kualiti dan berasaskan evidence. Penilaian
menggunakan instrumen ini dilaksanakan sepanjang tahun dan melibatkan warga sekolah secara menyeluruh. Instrumen ini memberi penekanan kepada peranan pengetua atau guru besar sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong dalam melaksanakan tugas kepimpinan di sekolah. Instrumen ini juga menekankan peranan guru sebagai pemudacara dalam proses PDP. Okey, dalam SKPMG 2 ini, instrumen adalah terdiri daripada 5 standard. Yang pertama, standard 1 kepimpinan, standard 2 pengurusan organisasi, standard 3 pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid, standard 4 pembelajaran dan pemudacaraan PDPC dan standard kelima kemenjadian murid. Okey. Untuk setiap standard ini, dia ada aspek yang dinilai. Contohnya standard 1 kepimpinan ini ada 3 aspek, iaitu PGB sebagai peneraju, sebagai pembimbing, sebagai pendorong. Untuk pengurusan standard 2 melibatkan pengurusan organisasi ada 7 aspek: pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, pengurusan keuangan, pengurusan sumber pendidikan, iklim, pengurusan perpaduan, pemuafakatan strategik. Manakala untuk standard 3, ia melibatkan pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Bagi kurikulum, dia ada 4 aspek, iaitu ketetapan pelaksanaan kurikulum, pengurusan mata pelajaran, pengurusan masa instruksional dan pengurusan penilaian murid. Bagi co-kurikulum ada 7 aspek: ketetapan pelaksanaan co-kurikulum, pengurusan kelab persatuan, pengurusan badan beruniform, pengurusan sukan permainan, pengurusan program kecemerlangan co-kurikulum, pengurusan sukan untuk semua, dan yang ketujuh, pengurusan pentaksiran co-kurikulum. Bagi pengurusan hal ehwal murid ada 6. Pertama, ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid. Kedua, pengurusan disiplin murid, pengurusan keselamatan murid, pengurusan kesihatan murid, pengurusan bantuan pelajaran murid, dan juga pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Okey, bagi standard 4, pembelajaran dan pemudacaraan PDPC, ada 6 aspek yang akan dinilai. Pertama, guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai, dan murid sebagai pembelajar aktif. Manakala standard yang kelima, yang terakhir, berkaitan dengan kemenjadian murid. Ada 3 aspek yang akan dinilai. Pertama, kemenjadian murid dalam akademik, kemenjadian murid dalam co-kurikulum, dan juga kemenjadian sasya murid. Okey. Ini ialah standard instrumen SKPMG 2, iaitu standard 1 hingga 5 seperti yang saya bacakan sebentar tadi. Okey. Proses ini, kesemuanya ini, proses pelaksanaan penilaian dia ialah berkaitan dengan pengisian portal NKRA KPM. Seperti ini. Okey, NKRA bidang keberhasilan utama negara. Di sinilah standard ini akan diisi. Okey, evidennya dan juga penilaian pelaksanaannya. Okey, ada di sinilah. Okey, proses pengisian ini, NKRA ini dilakukan 3 kali setahun. 3 kali setahun. Di sinilah berlakunya perubahan prosedur pelaksanaan penilaian ini apabila negara kita dilanda wabak COVID-19 dan kita menjalani PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, sehingga sekarang, maka memikirkan itu terdapat beberapa kekangan dalam proses pelaksanaan penilaian SKPMG 2 ini, iaitu di samping murid pada masa PKP itu sekolah bercuti, murid juga tidak dibenarkan pergi ke sekolah,
beberapa lagi lah cabaran dan juga masalah-masalah yang timbul. Justru itu berlaku perubahan prosedur. Okey. Apakah perubahan-perubahan prosedur yang berlaku itu? Mari kita lihat surat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertarikh 30 Jun 2020. Okey, semua pengarah Jabatan Pendidikan Negeri. Pelaksanaan penilaian kendiri sekolah PKS SKPMG 2 pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. Semasa pelaksanaan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020, pengisian skor PKS SKPMG 2 telah ditangguhkan. Berikutan dengan pembukaan semula sekolah pada 24 Jun 2020 yang lepas, pengisian skor ini akan diteruskan dengan sedikit perubahan prosedur. Okey, untuk makluman pihak yang berbahagia, Datuk Tuan Jemaah Nazir akan membuat simakan skor PKS SKPMG 2 bagi pengisian fasa 3 sahaja, iaitu bermula 1 Ogos sehingga 15 Disember tahun 2020. Namun begitu, pihak sekolah masih boleh mengisi skor fasa 1 dan fasa 2 untuk dijadikan rujukan sekolah. Fasa 1 ni antara Januari dan Mac, dan fasa 2 ni kalau tak silap saya antara pertengahan lah, antara April hingga Julai kalau tak silap saya. Okey. Jadi surat ini menyatakan bahawa untuk simakan skor ini Jemaah Nazir hanya mengambil kira pengisian fasa 3 sahaja, iaitu bermula Ogos sehingga 15 Disember. Okey. Bersama-sama ini disertakan panduan umum PKS SKPMG pasca PKP bagi membantu pihak sekolah memahami proses yang akan dilaksanakan. Pihak yang berhormat Datuk Tuan diminta untuk menyampaikan maklumat ini kepada semua sekolah di bawah pentadbiran yang berbahagia Datuk atau Tuan. Kerjasama daripada pihak yang berbahagia Datuk Tuan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Okey, surat ini ditandatangani oleh Dr. Haja Rozia binti Abdullah, Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia. Mari kita lihat panduan umum pelaksanaan penilaian kendiri sekolah PKS SKPMG 2 pasca Perintah Kawalan Pergerakan pasca PKP tahun 2020. Okey. Yang pertama sekali, nombor 1, Jemaah Nazir hanya akan melaksanakan simakan skor PKS SKPMG 2 bagi pengisian fasa 3 sahaja, bermula 1 Ogos sehingga 15 Disember 2020. Pihak sekolah masih boleh mengisi skor bagi fasa 1 dan fasa 2 sehingga 31 Julai 2020 sebagai rujukan sendiri. Pihak sekolah diminta mengisi skor berdasarkan keadaan dan kemampuan sebenar pelaksanaan tindakan yang dapat dilaksanakan pada tahun semasa. Okey, nombor 3. Skor pencerapan PDP hanya perlu diisi sekali sahaja dengan menggunakan ruang skor standard 4 fasa 3 Ogos hingga November. Skor pencerapan PDP boleh diberikan berdasarkan penilaian A. PDP bilik derjah semasa, B. PDP dalam talian semasa, atau C. PDP dalam talian yang telah dilaksanakan. Panduan penetapan skor PDP dalam talian pasca PKP 2020 khusus untuk pengisian portal SKPMG 2 ada disertakan. Okey. Yang kelima, panduan yang kelima, skor PKS SKPMG 2 bagi semua sekolah dijangka lebih rendah berbanding skor tahun sebelumnya kerana kekangan yang dihadapi sepanjang tahun 2020 berikutan PKP.
Nombor 6, hasil penilaian kendiri sekolah yang dilaksanakan akan memberikan maklumat sebenar kesukaran pengoperasian sekolah pada tahun ini. Maklumat ini boleh digunakan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri atau pejabat pendidikan daerah untuk membantu sekolah secara lebih berfokus. Nombor 7, pihak sekolah yang memerlukan maklumat lanjut berkenaan pelaksanaan SKPMG 2 pasca PKP boleh menghubungi talian klinik hotline SKPMG 2 Jemaah Nazir Negeri bermula pada 6 Julai 2020 di nombor telefon yang telah dilampirkan. Okey, ini ialah panduan pemberian skor PDP secara dalam talian bagi PKS SKPMG 2 pasca PKP tahun 2020. Okey, 4.1.1 aspek guru sebagai perancang, ini PDP ya, PDP. Okey, standard 4. Panduan guru sebagai perancang, skor penuh 10. Okey, rujukan justifikasi skor, catatan rancangan pengajaran guru yang mengandungi tajuk, objektif dan aktiviti pembelajaran sesuai dengan platform yang digunakan. 4.2, guru sebagai pengawal proses pembelajaran, skor penuh 10. Okey, rujukan justifikasi, kandungan pengajaran yang sesuai dengan tajuk dan objektif pembelajaran, jadual tempoh masa PDP dilaksanakan dan rekod penyertaan murid dalam sisi pembelajaran dalam talian. 4.2, guru sebagai pengawal suasana pembelajaran, skor markah penuh 5. Rujukan justifikasi, hasil kerja murid yang membuktikan aktiviti pembelajaran terlaksana mengikut perancangan. Okey, 4.3, guru sebagai pembimbing, skor penuh 15. Justifikasi, hasil kerja murid yang membuktikan murid mendapat bimbingan untuk menguasai kandungan pembelajaran. 4.4, guru sebagai pendorong, skor penuh 25. Justifikasi, aktiviti pembelajaran yang selari dengan objektif dan aktiviti pembelajaran, mempunyai ciri-ciri aktiviti kolaboratif, menjurus kepada aktiviti penyelesaian masalah. 4.42, guru sebagai pendorong, skor markah 5. Justifikasi, rekod penyertaan murid, rekod akses yang menunjukkan penyertaan yang berterusan dalam sisi pembelajaran dalam talian. 4.5, guru sebagai penilai, skor penuh 10. Justifikasi, bahan penilaian, lembaran kerja, soalan, tugasan dan lain-lain yang digunakan semasa aktiviti PDP. Okey, aspek yang terakhir 4.6, murid sebagai pembelajar aktif, skor penuh 20. Justifikasi, hasil kerja murid yang selari dengan objektif dan aktiviti pembelajaran, mempunyai ciri-ciri aktiviti kolaboratif, menjurus kepada aktiviti penyelesaian masalah, menggalakkan komunikasi interaksi dua hala dalam talian, bahan yang dimuat naik bagi murid memperolehi pengetahuan dan kemahiran. Namun dalam panduan ini dinyatakan di bawah peringatan, panduan ini hanya terpakai bagi pengisian skor PKS SKPMG pasca PKP. Okey. Yang kedua, PJB pentadbir boleh menggunakan pertimbangan profesional dalam pemberian skor. Skor diperolehi, skor yang dimasukkan ke portal SKPMG 2 yang di sini. Okey, saya rasa sudah jelas tentang perubahan prosedur yang dimaksudkan dalam surat ini mengenai penilaian kendiri sekolah, pelaksanaan penilaian kendiri sekolah atau PKS SKPMG 2. Okey, jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang SKPMG 2 ini, bolehlah melayari laman portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia, dan di sini akan kita jumpa tentang SKPMG 2 ni, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2, dan anda boleh muat turun beberapa dokumen serta panduan termasuk lagu tema dan lagu tema tentang SKPMG 2 ini
ya di portal rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Mengenai panduan SKPMJ ini seperti yang kita bacakan sebentar tadi, jika anda ingin download, anda akan dapat memperoleh seperti inilah. Okey, tentang ini. Jadi, okey, itu sahajalah perkongsian kita kali ini. Saya harap perkongsian ini akan memberi manfaat dari segi pengetahuan kita tentang standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 dan juga tentang perubahan-perubahan prosedur yang dimaksudkan dalam surat Jemaah Nazir berkenaan dengan perkara ini. Sampai kita berjumpa lagi di lain masa, di lain isu yang penting dalam channel Cikgu Pian ini. Jangan lupa like, subscribe, share video ini kepada rakan-rakan kita dan juga jangan lupa bunyikan loceng. Sampai berjumpa lagi. Sambutlah salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.